Selamat malam, salam sejahtera. Hari ini Anwar sekali lagi mengumumkan keputusan, mengumumkan perkara yang paling menakutkan kaki-kaki rasuah. Anwar Ibrahim memang dia awal-awal lagi dah kata dia mahu memerangi rasuah sehabis-habisnya sehingga ke akar umbi. Kata Anwar Ibrahim, pertama yang dia akan tangkap ialah jerung-jerung rasuah. Mau tangkap ikan-ikan bilis, tiada gunanya. Yang perlu ditangkap, yang perlu diselesaikan ialah jerung-jerung, ikan paus yang besar-besar tuh. Karena apabila ikan jerung dan paus ini yang dipatahkan, ditangkap, maka ikan-ikan bilis pun tidak boleh lakukan apa-apa lagi. Tapi kalau ikan bilis yang ditangkap, maka orang-orang yang jerung-jerung ini akan tetap berkeliaran di sana-sini mencari ikan bilis yang lain. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim memberikan keputusan yang paling ditakuti oleh perasuah dan kaki rasuah. Kata Anwar Ibrahim, dia yakin kedudukan persepsi rasuah di Malaysia akan diperbaiki tahun depan. Kerajaan yakin kedudukan negara di dalam indeks persepsi rasuah CPI antarabangsa akan berada dalam keadaan lebih baik pada tahun hadapan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, menyedari kedudukan yang merosot itulah maka kerajaan mengambil pelbagai tindakan tegas bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk. Sekarang ini mesej kita kerajaan amat jelas. Saya percaya pada tahun depan akan ada perubahan atau perbezaan besar, kata Anwar Ibrahim di Majlis Sukan Negara di Bukit Jalil. Terdahulu Anwar Ibrahim menghadiri sambutan Majlis Anugerah Sukan Negara. Jago berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasniawang dinobatkan olahragawan kebangsaan 2021 manakala Ratu Terjun Pandalila Rinong dipilih sebagai olahragawati kebangsaan 2021. Tengah hari tadi, Transparansi Internasional TI membentangkan laporan mengenai CPI Malaysia yang menunjukkan kedudukan negara jatuh buat tahun ketiga berturut-turut. Malaysia mendapat 47 mata daripada keseluruhan 100 mata. Pada tahun 2021, negara ini mendapat 48 mata berbanding 51 mata pada tahun 2020 dan 53 mata pada tahun 2019. Ia menunjukkan Malaysia jatuh 6 mata pada tahun lepas. CPI menggunakan skala kosong sebagai negara yang sangat korup, manakala 100% adalah sangat bersih. Presiden TI Malaysia Muhammad Muhan berkata, data menunjukkan negara ini menuju ke arah yang salah dalam kempen melawan rasuah, mendukung hak asasi dan demokrasi dalam sektor awam. Kata Anwar, kedudukan terkini negara dalam CPI itu menunjukkan ada masalah besar sedang dihadapi secara meluas dari peringkat atasan sehingga ke bawah. Justru menurut Anwar Ibrahim, kerajaan perlu bertindak tegas dan tidak bertolak ansur. Kerajaan ini masih baru lagi, tapi insya Allah kita boleh membaiki kedudukan secara konsisten dan memberikan dukungan penuh kepada SPRM, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, inilah yang kita tunggu-tunggu daripada seorang Perdana Menteri, yaitu kesungguhan dan juga konsistennya pendirian untuk memerangi rasuah di Malaysia. Kerana kata Anwar Ibrahim, dalam banyak-banyak penyakit di Malaysia ini, yang paling menghancurkan ialah rasuah. Ianya boleh membunuh bukan 1-2 keluarga tetapi 1 keturunan dan 1 negara Malaysia. Oleh sebab itulah kita menyokong penuh tindakan Anwar Ibrahim memerangi rasuah daripada akar umbi sampailah ke peringkat atasan. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh Anwar, kedudukan terkini negara dalam CPI itu menunjukkan ada masalah besar yang sedang dihadapi secara meluas dari peringkat atasan sehingga ke bawah. Justru menurut beliau, kerajaan perlu bertindak tegas dan tidak bertolak ansur. Kerajaan masih baru, tapi insya Allah kita boleh membaiki kedudukan secara konsisten dan memberikan dukungan penuh kepada SPRM, kata Anwar Ibrahim.
Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda dan bantu saya tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini paling menakutkan bakal berlaku kepada Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi tertinggal 1 inci atau 1 keputusan dalam pemecatan, dia dalam bahaya besar, bahkan UMNO sendiri dalam bahaya besar. Ini apabila satu ulasan daripada seorang peguam yang paling kita tunggu akhirnya muncul. Pembersihan UMNO boleh dicabar di mahkamah dan ROS. Wow. Pemecatan atau pembersihan UMNO boleh dicabar di mahkamah ROS. Itu kata peguam yang kita akan sebut sekejap lagi, yang pasti Anda kenal siapa beliau. Sebelum kita teruskan, saya mohon bantuan Anda tekan butang subscribe, tekan butang share, like untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Saudara-saudara, mereka yang terlibat dalam pembersihan secara besar-besaran dalam UMNO baru-baru ini mungkin boleh merujuk kepada Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS atau mencabar keputusan itu di mahkamah menurut pakar undang-undang. Ini selepas mereka yang dipecat atau digantung mendakwa. Proses berkenan tidak dilakukan sewajarnya untuk membolehkan mereka membela diri terhadap tuduhan melanggar disiplin parti. Ketika dihubungi, ahli Parlimen Pasir Gudang yang juga peguam, Hasan Karim berkata, tindakan UMNO itu mungkin melanggar Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Seksyen 18C menyatakan bahawa keputusan parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau oleh perlembagaan adalah muktamad dan konklusif, dan keputusan tersebut tidak boleh dicabar, dirayu, disemak, dibatalkan atau dipersoalkan di mana-mana mahkamah atas apa jua alasan. Bagaimanapun, Hasan berkata, peruntukan terbabit mesti memenuhi atau mematuhi prinsip keadilan semula jadi. Justru, Hasan berkata, sekiranya pemecatan dan penggantungan itu dilakukan dengan tidak mengikut proses undang-undang, termasuk memberi hak kepada tertuduh membela diri, UMNO akan melanggar syarat yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18C. Ketetapan kepimpinan UMNO ini akan jelas bertentangan dengan syarat yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18C yang menekankan keputusan mesti mengikut tafsiran perlembagaan, peraturan dan atau peraturan UMNO. Keputusan sewenang-wenangnya UMNO yang bertentangan dengan Seksyen 18C boleh dicabar di mahkamah dan ROS boleh campur tangan jika ada aduan yang difailkan oleh ahli UMNO, katanya kepada Malaysia Kini. Jumaat lalu, beberapa pemimpin kanan UMNO dipecat, termasuk bekas ketua pemudanya Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun, Khairi mendakwa pemecatan itu tidak dilakukan melalui proses sepatutnya. Ketua Penerangan UMNO Sahrir Hamdan dan bekas Ketua UMNO Tebrau Maulizan Bujang antara yang digantung selama 6 tahun juga mengatakan tidak diberi sebarang ruang untuk membela diri melalui jawatan kuasa disiplin. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri juga mendakwa proses penggantungan dan pemecatan itu cacat dengan menyatakan jawatan kuasa disiplin parti tidak pernah menasihati Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mengambil tindakan sedemikian. Bagi peguam Nizam Bashir pula, dia berpendapat dia berpendapat bahawa pilihan apa yang kita sebut sebelum ini ialah pilihan yang ada pada mereka yang terlibat adalah untuk menyaman parti itu di mahkamah. Bagaimanapun, Nizam berkata berdasarkan dakwaan yang dibuat mereka bahawa proses sewajarnya tidak dipatuhi, UMNO mungkin boleh dikenakan tindakan oleh ROS. Saudara-saudara sekalian, yang betul-betul kita tak mahu berlaku kepada UMNO ialah
sekiranya AMNO tiba-tiba dikenakan tindakan oleh ROS. Karena sebelum ini kita pun tahu bahwa AMNO pernah diharamkan. AMNO pernah diharamkan gara-gara melanggar perlembagaan ROS. Jadi, saudara, kalau benarlah ada kecacatan dalam tindakan yang dibuat oleh AMNO baru-baru ini, maka dengan itu keputusan yang dibuat oleh Zaid dan juga AMNO itu besar kemungkinan membawa kesan besar kepada AMNO sendiri. Saudara-saudara sekalian,